Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Badhul Majhub fi Musyabahati Rafidah lil Yahud. Perbincangan berkenaan dengan persamaan Syiah Rafidah dengan Yahudi. Jadi dalam sesi lepas telah kita bincang tentang Yahudi yang telah memperuntukkan secara khusus, dan peruntukan ini terbatas dari sudut menetapkan bahawa kuasa memerintah itu hanya ada pada keluarga Nabi Daud. Itu ajaran Yahudi, mana tidak boleh mana pihak lain yang hendak menjadi pemerintah untuk memerintah di kalangan Yahudi kecuali dari kalangan keluarga Nabi Daud alaihissalam. Itu kalangan Yahudi. Itu kita bincang dalam sesi lepas. Cuma pada malam ini untuk perbincangan bahagian yang kedua ini dari sudut persamaan. Kalau Yahudi menetapkan bahawa memerintah ini yang hendak menjadi pemerintah, nak memegang tampuk pemerintah itu mestilah daripada keluarga Nabi Daud. Syiah Rafidah pula, mereka telah menetapkan bahawa untuk menjawab jawatan imam itu mesti daripada keluarga keturunan Sayyidina Hussein. Itu saja, tidak boleh dari jalur kita kata keturunan yang lain. Bahkan Sayyidina Hasan pun tak boleh. Padahal Sayyidina Hasan tu abang dia. Baik. Jadi perkara ini termasuk dalam bab akidah. Mana seseorang yang tidak percaya bahawa jawatan imam itu hanya tertentu kepada satu jalur saja daripada keturunan Sayyidina Hussein, maka orang itu tidak dianggap sebagai Islam. Bahkan dia telah melakukan perkara yang boleh merosakkan akidah itu. Sebab tajuk ini dia letak di bawah usul agama, bukan di bawah furu' agama, tidak. Atas alasan inilah sebenarnya kalangan Syiah menganggap kita ni tidak Islam. Dan saya pernah jumpa pun yang secara terang-terangan mengatakan kita ni sebagai kafir, Imam Bukhari kafir. Tu saya dengar sendirilah. Dia kata tu betul-betul orang kata atas muka lah. Baik, sini pun anda tidak nak baca semua, anda nak ambil beberapa contoh saja. Baik, Syiah Rafidah ataupun Syiah Imam 12, mereka berkeyakinan bahawa Nabi SAW telah berwasiat, telah mewasiatkan bahawa jawatan imam itu, mana selepas baginda SAW wafat, mesti diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian jawatan itu akan berpindah-pindah selepas kematian Sayyidina Ali itu kepada anak dia Hasan. Kemudian selepas daripada kematian Hasan, maka jawatan itu disandang pula oleh Sayyidina Hussein, dan begitulah seterusnya sampai kepada imam yang ke-12. Dan perkara ini termasuk dalam aslu usuluddin. Bukan sekadar usuluddin, aslu usuluddin, maknanya prinsip paling asas dalam agama. Siapa dia yang tidak percaya, maka dia dianggap sebagai tidak beriman. Itu dalam kitab dia lah. Baik. Sebenarnya banyak riwayat yang ulama-ulama Syiah telah reka untuk menyabitkan akidah ini, bahawa jawatan imam itu hanya tertentu secara khusus kepada 12 orang dari keturunan Sayyidina Hussein sahaja. Banyak dia kemuka riwayat sini, cuma nak ambil beberapa contoh saja.
Sebab kita nak pergi kepada tajuk lain. Misalnya ni yang ni kalau tak kenal nama tak apa ni misalnya riwayat Syiah ni Nabi Imam aku kut silap punya riwayat tu lama tokah keliru kita pula dengan ingat ke riwayat Ahlus Sunnah. Tidak, ni riwayat Syiah yang diriwayatkan oleh Al-Arbili, ni perawi dia lah, yang dia ambil daripada Ali bin Abi Talib kononnya. Sebab ana pun sebenarnya agak tak selesa juga, sebab kita sebut Sayyidina Ali tak terlibat pun. Kita kena tahulah. Ini dia guna nama-nama sahabat, nama-nama keluarga Rasulullah ni sebenarnya adalah untuk menarik perhatian orang Islam sebenarnya. Jadi Al-Arbili meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kononnya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-a'immatu min ba'di 12 awaluhum anta ya Ali wa akhiruhum al-qa'imu alladhi yaftahu Allahu ala yadayhi masyariqal ardi wa magharibaha. Kononnya Rasulullah bersabda, para imam selepasku ada 12 orang. Yang pertamanya adalah engkau lah, wahai Ali. Dan yang terakhir dari kalangan mereka itu adalah Al-Qa'im. Kalau dalam kitab Syiah, kalau sebut Al-Qa'im bermakna Imamil Mahdi, dia bermaksud Imam Mahdi Al-Muntazar. Yang mana Al-Qa'im ini, Allah akan buka dunia ini, timur dan barat, di atas tangan dia. Makna dia akan berkuasa. Maknanya Imam Mahdi lah tu. Imam Mahdi dalam versi Syiah. Kalau versi Arqam lain pula. Dia banyak versi masing-masing puak ni dakwa dia ada Imam Mahdi yang tersendiri. Kita umat Islam relax, kita tak bincang perkara tu. Sebab apa? Sebab dia perkara yang bersifat maklumat yang diberitahu oleh Nabi, tak perlu bincang pun. Sampai waktu dia akan muncul. Cuma maklumat sedikit saja, tak banyak. Dia tidak termasuk dalam perkara yang perlu kita bincang, Imam Mahdi. Sebab dia berkait dengan peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Tak perlu kita duk bincang. Ni nak menentukan orang tu, menentukan orang ni, kabilah tu. Akhir sekali Imam Mahdi ni setiap kabilah ada. Jadi itu perkara yang sia-sia. Sebab tu ahli sunnah orang Islam kita tak bincang pun. Tak perlu pun. Sekarang ni sibuk nak menyabit kaum Melayu ni asal daripada Rasulullah. Ni sakit kepala kot ni. Anak tengok pun lucu. Sambung sanak sampai ke Rasulullah. Kalau kita orang minta sanak, dia kata tak percaya tak apa. Bukan masalah percaya, masalah nak tengok sanak tu. Macam-macam dunia sekarang. Sakit kepala kita. Begitu Baik. Dan Syekh Saduq ni salah seorang ulama besar Syiah lah. Dia meriwayatkan daripada Zurarah bin A'yun. Kata Zurarah, dia kata, ni saya terus terjemahlah mudah. Saya telah dengar Aba Ja'far As-Sadiq maksudnya berkata, kami ni 12 orang imam. Antara mereka adalah Hasan dan Husain. Kemudian imam itu adalah daripada Wuldil Husain, daripada keturunan Husain, bukan Hasan. Baik, bila orang tanya, kenapa Syiah ini cara dia meletakkan imam itu sama dengan golongan Yahudi. Kalau Yahudi, dia sebut sebagai akidah juga bahawa yang memerintah ini daripada keluarga daripada Nabi Yaqub itu dan seterusnya ada 12 asbat itu. 12 asbat. Ana sempat semok lah. Sebab kalau kita perhati dalam Quran sebut sibt ataupun asbat ni 12 orang asbat tu, itu maknanya 12 kabilah. Hak inilah sebenarnya yang merupakan keturunan Bani Israel itu, daripada Nabi Yaqub itu. Tetapi dalam kitab Yahudi dia kata 12 tu adalah anak cucu Nabi Daud. Anak cucu Nabi Daud. Anak cucu apa ni Yaqub tu anak cucu, bukan kabilah. Itu beza dengan Quran lah. Tak apalah, kukuk mana pun yang pentingnya 12 itu. 12 tu angka keramat lah. Dia kalau puak Syiah di Kelantan ni memang nombor pelik kereta dia 12 semua. Ketua dia lah mati dah, Abu Turab.
12. Anda tengok 12. Kita memang kita tahulah, kita ada nombor kereta dia tu. 12. Patah anda ada dengar seorang ustaz dia kata Syiah Imam 12 ni asal daripada Jepun. Dia letak nama tu atas nama Ultraman. Ana pun sakit kepala nak faham. Dia bagus tak ni sebab ingatan dia kuat. Anda tengok. Dia ingat tu dia sebut satu-satu nama tu. Kita pun sakit kepala. No? Sebab maklumat baru lah bagi Ana tu. Macam mana Ana pun tak tahu. Dia boleh pergi ke Jepun. Sebab setakat ni tak ada lagi maklumat dalam kitab tu. Dia boleh sebut siapa 12 tu. Idea tu dia kata mari daripada Imam 12. Berat jugalah maklumat tu. Baik, Syiah ni bila orang tanya dia akan sebut. Dia kata hak ni sebenarnya membataskan imam itu sampai ke Imam Mahdi itu 12 orang itu. Dia kata jumlah ini sebenarnya bimuwafaqatihi li'adadi asbati Bani Israel. Ini untuk supaya selaras dengan Bani Israel yang mana mereka ada 12 kabilah. Tapi Syiah Yahudi dia tidak sebut 12 ke lah. 12 anak cucu Nabi Yaqub. Cuma hak dalam Quran sebut 12 tu bukan 12 anak cucu Nabi Yaqub, 12 kabilah. Itu beza. Daripada kenyataan ini para ulama Ahlussunnah, ulama kita kata memang Syiah ni dia sangat minat terhadap persamaan dengan Yahudi. Sehingga dia secara terbuka kata ni idea daripada Yahudi lah. Kita ambil daripada mana ada persamaan itu adalah muwafaqah dengan 12 orang daripada keturunan Nabi Yaqub itu. Baik. Di sini dalam kitab ni dia kemukakan banyaklah contoh-contohnya. Cuma nak sebut dua saja. Dua saja. Kalau nak baca semua banyak ni. Boleh kalau nak baca tapi tak perlu baca arah anda terus terjemah lah. Baik. Salah satu riwayatnya anda terus terjemah daripada Ali bin Musa bin Ja'far alaihissalam, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengeluarkan daripada Bani Israel, iaitu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, 12 sabta. Mana Bani Israel itu makna Israel ni asalkan nama Nabi Yaqub. Mana daripada Nabi Yaqub ni lah dia pecah pula anak cucu dia 12 orang. Dia sebut jelas begitu. Ni riwayat daripada Ali bin Musa. 12 orang anak ataupun keturunan Nabi Yaqub semuanya Allah berikan nikmat nubuah dan diturunkan kitab suci kepada mereka. Dia sebut gitu. Demikianlah kata Syiah Rafidah bagaimana zuriat Hasan dan Husain dia telah yang mana kedua-duanya anak Sayyidina Ali alaihissalam daripada Fatimah, akhir sekali daripada mereka inilah keluar campur sekali dengan mereka lah. Cukup 12 orang imam itu. Mana termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan seterusnya. Tetapi anda tengok dari setengah kitab dia kata tidak. Sayyidina Hasan itu tak termasuk. Terkeluar Sayyidina Hasan itu kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Anda baca pun lucu kitab dia. Dia marah pada Sayyidina Hasan sebab Sayyidina Hasan serah jawatan tu lah. Sayyidina Hasan dia memerintah 6 bulan sahaja, dia tidak boleh terima. Sebab tu pokok yang marah Sayyidina Hasan tu keluar menjadi khawarij. Yang telah menghukum Sayyidina Hasan itu telah kafir. Sebab apa? Sebab dia serah jawatan itu kepada orang yang musyrik. Dia anggap begitu. Maka penyerahan jawatan tu yang dikatakan amul jamaah tu, tahun perpaduan tu, itulah sebab maka Sayyidina Hasan terkeluar daripada jalur imam 12 itu. Tu mengikut dalam kitab dia lah. Mengikut dalam kitab dia. Baik, seterusnya ni sebab ini penulis besar ni Al-Arbili ni, ini penulis besar Syiah ni. Tokoh besar dia. Dia kata sebenarnya konsep imam 12 tu sebenarnya dia ambil daripada Al-Quran. Dia kata dia kemukakan ayat. Ini Syiah ni memang terkenal lah. Dengan anak tu ada kitab khusus. Kitab bagaimana Syiah telah menyelewengkan Al-Quran itu. Dia reka sampai 2000 lebih hadis. Nak menyatakan Quran ini telah dirasakkan, telah diubah secara lafzi oleh para sahabat. 2000 lebih.
2000 lebih hadis. Cuma dalam kitab tu ada 400 lebih ya. Cuma dia campur semua dalam kitab-kitab lain. Baik. Mana ayat Quran yang digunakan? Ni ayat Quran suratul Maidah ayat 12 ni. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithna ashara naqiba. Dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil ataupun membuat perjanjian dengan Bani Israel. Dan kami telah bangkitkan daripada Bani Israel, yang daripada anak cucu daripada Nabi Yaqub asal tu, 12 naqiba. 12 naqiba. 12 naqib. Naqib ni bagi dia maknanya 12 orang lah. Ana cek dalam internet tu, sebab dia Ana tak ada kitab Yahudi ni. Tapi dalam internet tu ada. Dalam bentuk PDF. Dia senara 12. Nama tu bukan bahasa Arab. Kita nak sebut pun kena tengok yang tahqiq dia. Nak sebut, nak letak baris tu. Sebab dia bukan bahasa Arab. 12 ada disebut. Sedangkan dalam Quran naqibah sini maknanya ketua qaum. Ketua. Makna kabilah dia ada ketua. Kabilah tu. 12 kabilah. Tu dalam konteks Quran. Sebab Quran sebut tentang anak cucu Nabi Yaqub atas nama Asbat 4 ayat. 4 kali disebut. Kalau mengikut ulama. Tapi semua tu merujuk kepada 12 kabilah. Bukan 12 individu. Yang menjadi anak Nabi Yaqub itu. Tu beza dia. Jadi oleh kerana dalam ayat ni ada sebut 12, maka Syiah telah merosakkan makna ayat ini dengan mengatakan dari situlah sebenarnya kita ambil maksud 12 itulah kita tentukan bahawa imam ni 12. Maknanya ambil semangat daripada Al-Quran. Itu kata Syiah lah. Dia kata begitu. Baik. Begitu. Jadi kalangan ulama Syiah juga menyebutkan bahawa keyakinan mereka bahawa para imam ini yang 12 ini, pelantikan mereka itu sebenarnya bukan melalui pelantikan manusia, tidak. Jadi pelantikan 12 imam itu bermula daripada Sayyidina Ali, keluar ke Sayyidina Hasan itu, dan seterusnya anak cucu Sayyidina Ali 12 orang itu sampai kepada Imam Al-Qaim itu, Imam Mahdi itu, semuanya sabatat imamatuhum bin nas. Makna sabit mereka tu jadi imam berdasar kepada nas, maknanya ketentuan dari ilahi. Siapa begitu sekali sebenarnya kalau ajaran salah ada ni, ajaran salah ada begini. Kalau tidak betul-betul begini pun, kalau di Kelantan pun ada. Misalnya dia bermimpi, Allah beri mimpi kepada dia supaya pergi jumpa orang, dia pergi jumpa. Kebetulan pagi tu Ana yang maksud dalam mimpi tu. Lucu sungguh. Dia pergi jumpa Ana, kita tak makan nasi lauk pagi lagi, dia sapa dah. Pagi botol. Sapa Ana, rupanya dia mimpi malam tu. Kononnya dalam mimpi tu ada arah supaya mari jumpa Ana lah. Ini kepala Ana, aku makan nasi dah lagi pagi ni, mari nyakit ni dah nak. Dia sebut. Jadi kononnya nak lantik Ana jadi pemimpin Amirul Mukminin dalam kumpulan pokok dia ni. Ni pokok tarikat ni. Lucu sungguh. Lama sejak lebih kecek Ana. Ana kata Ana nak 8,000 gaji. Kalau bagi 8,000 boleh. Masa tu 8,000 mahal. Masa duit kita tinggi lagi masa tu. Tapi luculah Ana pun ilik kepala. Teruk ni. Dia boleh percaya kepada mimpi dia tu. Sehingga tanpa segar silu, tak fikir dah. Mari jumpa Ana. Dia tahu ke kita ni anggap dia tu macam mana? Dia tak kira dah. Atas keyakinan dia pergi. Teruk tu. Jadi Syiah ini, mana imam mereka tu dilantik oleh pihak Allah. Jadi banyaklah riwayat-riwayat yang mereka nisbahkan kepada fakta ini yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh Ahlul Bait yang telah meriwayatkan. Misalnya disebut di sini. Syekh Saduq ni tokoh besar ulama Syiah. Dia riwayat daripada Jabir bin Zaid Al-Ju'fi. Kata Jabir, tengok dia mari nama sahabat. Kata Jabir bin Zaid Al-Ju'fi, dia ni tabi'i lah. Dia duduk peringkat tabi'i. Dia kata sami itu Jabir. Saya telah dengar Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini sahabat Nabi. Berkata, bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi di ayat ni, ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Bila Allah turun ayat ni, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman,
Kamu taatlah kepada Allah dan kamu taatlah kepada Rasul dan para pemerintah dari kalangan kamu. Saya kata, siapa dia saya ni? Jabir lah. Kononnya tengok dia fitnah Jabir. Dia kata Jabir kata ayat ni bermaksud gini. Saya bila tu ayat ni saya tanya. Qultu tu maknanya saya tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutlah kepada kami, terangkan kepada kami. Siapakah yang dimaksud para pemerintah yang wajib ditaat itu? Yang mana bila Allah sebut ta'alah kepada Allah dan ta'alah kepada Rasul, terus diiringi dan juga kepada para pemerintah. Siapa para pemerintah itu? Tolong jelaskan wahai Rasulullah. Dia minta begitu. Kononnya Jabir kata begitu. Pada dok ni tipu hangit ni. Tak betul langsung ni. Tu. Lepas tu dia sebut faqala, maka Nabi pun jawab. Tengok dia guna nama Nabi pula. Nabi pun jawab, hum khulafai min ba'di ya Jabir wa a'immatul huda ba'di. Mereka itu adalah pengganti-pengganti aku yang akan muncul selepas aku, wahai Jabir, dan imam-imam yang membawa petunjuk selepasku. Nabi sebut siap sore-sore nama tu. Awaluhum Ali ibn Abi Talib, thumma al-Hasan, thumma al-Husain, thumma Ali ibn al-Husain, thumma Muhammad ibn Ali al-Ma'ruf at-Tauriyah. Dia kata dalam Taurat gini juga sebut. Dia kalau nak tengok nipu hangit tak, boleh tengok kitab Syiah. Dia rekod, kalau kadang-kadang kita baca apa nak ketawa. Kalau orang ngaji bahasa boleh tahu lalu bahasa ni bahasa baru, bahasa zaman Nabi lah. Kalau orang biasa dengan hadis dia boleh agak tu bukan bahasa zaman Nabi tu. Habis dia sampai kepada yang ke-12 lah. Ini tak apalah, ni anak nak sebut ni contoh bagaimana. Sebab ulama kita telah sebut, kalau kita ngaji hadis kan dalam bab ilmu riwayat, memang ulama telah sebut dengan terang bahawa tak ada di kalangan manusia yang paling banyak mereka hadis Syiah lah. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata aku tak pernah jumpa orang yang mengikut hawa nafsu yang lebih penipu, lebih pembohong daripada Syiah. Dia bukan sekadar bohong, dia berani mereka pembohongan dalam bentuk riwayat. Biasa orang bercakap bohong ni gitu-gitu. Tidak, dalam bentuk riwayat perbohongan itu. Beratnya, aku tak pernah jumpa. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu. Baik. Salah seorang ulama mereka hak baru. Ni, iaitu Muhammad Ridha Muzaffar. Apa dia kata? Ana terus baca, semua ada rujukan ni. Dalam buku-buku ni kebanyakan dia ana ada buku dia ni. Dia kata, kami beriktikad bahawa para imam yang mana mereka itu mempunyai ciri-ciri imam yang benar. Mereka lah tempat rujuk kita dalam hukum hakam syariat yang dinaskan ke atas mereka. Dengan jawatan imam 12 itu, Nabi telah menaskan nama-nama mereka. Nabi sebut dalam hadis, selepas orang ni, bila mati tokoh ni, anak cucu aku ni, seterusnya. Begitulah berterusan mengikut tertib yang disebut dalam hadis. Itulah yang ada sekarang. Itu kata ulama baru dia, Muhammad Ridha Muzaffar ni banyak menulis kitab ni. Baik, seterusnya kita daripada situ anda terus pergi. Tu. Dalam bab ini, dalam kes ini, dalam bab imamah ni dilantik oleh Allah, mereka berkeyakinan bahawa sampai hari kiamat tidak akan ada yang memegang jawatan sebagai imam kecuali daripada keturunan Nabi sampai hari kiamat. Ana tidak baca semua, ana nak sebut gini yang mudahnya. Itu pelik Syiah ni, memang pelik Syiah ni. Macam mana dia boleh pegang pendapat, sedangkan semua orang tahu anak cucu Sayyidina Husain sendiri pun tidak pernah memerintah. Sedangkan jawatan ni bukan jawatan dalam agama, jawatan ni jawatan politik. Pelik Syiah ni, pelik, memang pelik. Padahal terbukti orang panggil imam-imam Syiah tidak memerintah negara pun. Tak ada seorang pun memerintah negara. Orang panggil imam 12 tu. Dah lah hak imam terakhir tu umur 5 tahun masuk dalam lubang dia sadak ni, tak keluar-keluar sampai hari ni. Tu. Imam Mahdi Al-Muntadhar tak keluar sampai hari ni. Ketika umur 5 tahun dia masuk dalam satu lubang di Sardak di Iraq tu. Sampai hari ni tak keluar-keluar. Kalau kita kritik dia akan kata kita. Ni anda baca dalam kitab dia. Dia kata pelik apa? Bukan perkara ganjil pun.
Khadir kamu lebih lama lagi. Dia nak kata mana? Khadir kamu lebih lama. Zaman Nabi Musa tak mati-mati siapa hari ni. Kadang-kadang orang jumpa di London dia. Cuma sekarang ni tak ada maklumat lagi. Di Gunung Jerai dia pergi ke tidak. Khadir itu tak ada maklumat lagi. Sebab itulah sebenarnya kalau mengikut Bukhari, Khadir ni mati. Mati dah, Khadir tak ada. Kalau lah Khadir itu masih hidup, tidak munasabah, dia tak pernah pergi jumpa Nabi. Sebab tak ada satu riwayat pun Khadir pergi jumpa Nabi. Sebab tu dia bukan sahabat Nabi. Tiba-tiba dalam peperangan banyak tempat dia pergi. Tiba-tiba Nabi dia tak jumpa Khadir. Orang kita pun biasa jumpa Khadir. Banyak sanak-sanak tarikat daripada Khadir. Khadir jadi penyambung antara sanak sampai ke Nabi. Khadir jadi penyambung. Jom sambung, Kelantan kata. Berat sungguh. Sebab itulah kalau kita terima Khadir masih hidup, susah kita nak berhadapan dengan Syiah. Dia kata pelik apa? Dia kata Imam Mahdi Muntazar tu baru 100,000 tahun lebih. Dia kata Khadir ni daripada zaman Nabi Musa lagi. Teruk kita. Sebab itulah kalau berdasar pada riwayat memang dia mati. Baik. Ini dalam kitab dia Sahih Bukhari, Ja'a fil Kafi. Dalam kitab Al-Kafi. Kitab Kafi ni adalah dia dengan anak tu ada 5 jilid. Kitab Kafi yang ditulis oleh Syekh Al-Majlisi ni apa ni bila siap ditulis tu yang buat semakkan adalah Imam Mahdi Al-Muntazar, kerana pada waktu ni dia masih boleh berhubung lagi Imam Mahdi dia bila dia tunjuk kitab tu pada Imam Mahdi bersembunyi, nusuk ni mana bersembunyi bersembunyi dalam gua tu, Imam Mahdi Muntazar kata, dia kata cukup dah kitab ni untuk pokok Syiah kita ni, tak ada yang paling sahih kitab ni siapa begitu sekali. Al-Kafi dia ada tiga bahagian. Dia panggil usul minal kafi, furu' minal kafi, raudah minal kafi. Capur tu dia jadi 5 jilid. Dalam cetak Iraq, cetak di Iraq. Baik. Dalam kitab ni kira setarah Bukhari ni 17,000 hadis dalam kitab ni. Pupuk dia katakan, dia kata Bukhari kamu 7,000 ya, kita 17 dia tu. Maulana jawab, dia kata kalau nak kira susun gitu, kalau kita susun sok khabar lama tu panjang lagi. Sekadar nak menghimpun ke dia punya riwayat palsu tu, sebenarnya sok khabar lama tu lebih banyak lagi. Kalau kita jilid sok khabar lama. Kitab dia 110 jilid, ada anda tengok dah kitab tu. 110 jilid. Baik, seterusnya. Ni dia sini Biharul Anwar tu 110 jilid. Gapo dia disebut dalam ni? Kononnya riwayat daripada Abi Ja'far As-Sadiq lah. Jadi kata Abdul Rahman, dia kata saya tanya Ja'far As-Sadiq tentang firman Allah ini. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Tak apa terusan terjemah lah supaya lebih. Ayat ni lah, Nabi dan orang-orang beriman ini, Nabi ni lebih utama lagi. Kepada orang beriman ni, Nabi lebih utama daripada diri dia sendiri. Dan isteri-isteri Nabi tu ummahatuhum, ibu-ibu kamu. Tu. Dan mana orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan itu, mereka ni lebih patut untuk kitab Allah tu. Tu. Seolah-olahnya zahir ayat ni maknanya siapa dia ada hubungan dengan Nabi tu? Ahlul Bait lah. Hak tu ya paling utama dengan kitab-kitab suci, paling utama dengan kitab ni, maksudnya sepatutnya hak menjadi gala-ganti pengganti Nabi hak ni lah sepatutnya. Zahirnya nampak gitu, padahal tidak gitu. Jadi bila ditanya ayat ni turun tentang siapa? Ditanya Ja'far As-Sadiq, maka kononnya Ja'far As-Sadiq jawab, ayat ni turun tentang jawatan memerintah, riasah, kepimpinan memerintah negara. Tu. Maka dia pun berjelaslah. Dia kata ayat ni sebenarnya turun tentang anak cucu Sayyidina Hussein selepas dia. Sebab apa? Sebab kami inilah, yang ni anak cucu Sayyidina Hussein inilah yang lebih patut menjadi pengganti Rasulullah dari segi jawatan memerintah tu. Itu makna wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Mana kalau berdasar kepada kitab Allah, mana anak cucu Sayyidina Hussein inilah yang paling layak mengganti Nabi selepas Nabi wafat. Tengok dia pusing ayat Quran. Ni dia panggil tahrif makna Quran.
Dia tidak ubah lafaz, tapi dia ubah makna. Ini dosa besar. Seseorang yang menganggap halal perbuatan itu, dia boleh rosak akidah. Sebab itulah hadirat kena ingat kan. Sahabat-sahabat semua kena ingat. Kita nak terjemah Quran, hurah Quran ni, dia kena tahu. Dia jangan tengok terjemah enggak kita pun pakai hurah berdasar pada kita anggap sesuai. Tak boleh begitu. Sebab Quran ni dia ada konteks dia. Dan yang lebih parah lagi, kalau mengikut sahabat Nabi, misalnya Ibnu Mas'ud, dia kata sesiapa yang tidak tahu asbab nuzul ayat, tiba-tiba dia huraya, tak terjamin benar, betul huraya dia tu. Sebab apa? Kita nak faham konteks ayat, kena tahu sebab nuzul dia tu. Walaupun setengah ayat memang tak tahu sebab nuzul, tak apalah. Hak tahu sebab nuzul, kena jelas. Tahu yang itu dulu, barulah kita ambil kaedah untuk umum. Kena tahu dulu. Takut tersilap bawa konteks ayat tu. Tu bahaya. Begitulah. Kemudian dia sebut sini, dia sebut lagi dalam kitab ni anak nak sebut contoh-contoh riwayat dia lah. Jadi saya tanya lagi, kata perawi ni tanya Ja'far As-Sadiq, adakah anak Ja'far, anak awak lah, ada juga dia punya bahagian untuk jawatan imam ini? Dia kata tak ada, tidak. Jadi kalau anak cucu Abbas, Ja'far bukan. Ja'far ni bukan Ja'far Sadiq ni. Silap ini. Ja'far ni Ja'far adik-beradik adik dara Sayyidina Ali. Ja'far bin Abdul Muttalib. Adik-beradik Abi Talib lah. Jadi anak cucu Ja'far ada juga ke? Orang panggil untuk jawatan, ada juga ke habuan ataupun bahagian untuk jawatan ni? Dia kata tidak. Begitu juga Abbas, tidak ada juga. Semua tidak ada. Sampai akhirlah anda tidak baca semua. Tu. Kata perawi ni, bila saya tanya tentang pok-pok saudara, bapa-bapa saudara Rasulullah, tiba-tiba saya tak teringat nak tanya. Mana keturunan Sayyidina Hasan, macam mana? Keturunan Sayyidina Husain, macam mana? Lupa nak tanya. Saya tanya pula selepas tu, barulah Ja'far As-Sadiq jawab, ya. Siapa lagi kalau bukan keturunan Sayyidina Husain? Rupanya Ja'far As-Sadiq duduk tunggu tanya Sayyidina Husain ni, keturunan dia termasuk ke tidak? Tiba-tiba perawi tak ingat nak tanya. Besok baru tanya. Tolong juga perawi ni pun. Ya, macam mana boleh terlupa nak tanya hak penting sekali tu. Nak buat macam mana? Luculah cerita dia ni, memang lucu kadang dia tergelak sendiri gitulah kalau baca riwayat-riwayat Syiah ni. Tapi nak buat macam mana? Baik. Okey, gitu kan. Ana tidak baca semuanya. Setakat tu yang kita baca. Cuma ana nak pergi kepada tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya. Satu lagi. Yang terakhir lah. Baik. Habis yang bab itu. Baik. Ana nak ambil satu riwayat lagi. Ni dia berkait dengan tabut. Ni juga persamaan ni. Teruk sungguh ni. Tapi Syiah dia percaya ni. Syiah di Kelantan. Memang dia percaya. Baik. Ja'far As-Sadiq kononnya, As-Saduq. Saduq ni seorang ulama besar dia meriwayat kepada Hisham bin Salim. Kata dia, saya tanya Ja'far As-Sadiq, adakah Sayyidina Hasan lebih mulia daripada Sayyidina Husain? Sebab kalau kita tengok dalam riwayat, kalau kita belajar hadis, riwayat-riwayat yang Nabi sebut tentang cucu dia Hasan dan Husain ni, memang Sayyidina Hasan lebih. Sayyidina Hasan ni memang lebih daripada Sayyidina Husain. Pertama sekali dari segi seniority tu, sebab apa? Mungkin Sayyidina Hasan ni abang. Baik. Jadi bila ada orang tanya Hasan ni mana lebih nak banding dengan Sayyidina Husain? Dia kata memang Hasan lebih. Betul. Dia pun akui Hasan lebih daripada Husain. Maka saya tanya lagi, kata perawi, dah kalau Hasan mempunyai fadilat lebih daripada Sayyidina Husain, macam mana? Saya tak faham. Macam mana jawatan imam itu tidak daripada keturunan Sayyidina Hasan, tapi daripada keturunan Sayyidina Husain? Kenapa begitu? Cuba tengok jawapan dia. Betul-betul dia tu jawapan ni daripada kitab-kitab Taurat. Apa dia jawapan dia? Kata kononnya Ja'far As-Sadiq kata. Dia kata sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebenarnya lebih suka menjadikan sunnah Musa dan Harun terus-menerus berlaku juga kepada Hasan dan Husain alaihi wassalam. Apa dia? Apa maksud dia? Dia kata sunnah yang berlaku, sunnatullah lah. Sunnatullah yang berlaku kepada Musa dan Harun tetap berlaku juga kepada Hasan dan Husain. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Harun ni, kira abad tu. Dia beza 2 tahun lebih ya. Mana sebelum daripada Harun, sebelum daripada Musa tu. Tak apalah. Baik. Jadi Allah lebih suka begitu.
lebih suka nak supaya berlaku kepada Hasan dan Husain ni seperti yang berlaku pada Musa dan Harun. Apa yang berlaku tu? Begini. Engkau tidak lihatkah bahawa Musa dan Harun tu kedua-duanya menjadi nabi. Mereka berkongsi jawatan nubuah. Seperti mana Hasan dan Husain mereka berkongsi juga jawatan imamah. Kan Sayyidina Hasan kan imam juga. Dia terima lagi, Sayyidina Hasan dia terima lagi. Selepas tu daripada keturunan Sayyidina Hasan dia mati setakat tu. Dia potong tu. Dia pergi kepada adik yang bernama Husain. Husain itulah keturunan sampai Imam Mahdi. Apa begitu? Dia kata sebenarnya Allah telah menjadikan jawatan Nabi, letak jawatan Nabi kepada keturunan Harun. Dan Allah tidak jadikan keturunan Nabi Musa itu sebagai Nabi. Jadi takdir Allah SWT-nya, Allah lebih sayang kepada Nabi Musa. Tetapi untuk memegang jawatan Nabi daripada keturunan Nabi Yaqub, daripada keturunan Musa ni, Nabi Yaqub lah semua tu asalnya. Musa ni, anak Nabi Musa ni tak ada seorang pun, keturunan tak ada jadi Nabi. Tapi daripada Nabi Harun tu, keturunan selepas tu, jadi Nabi Bani Israel. Padahal Allah lebih sayang pada Musa. Musa lebih mulia daripada Harun. Begitulah Allah jadikan Hasan dan Husain. Allah memang cintakan Hasan. Hasan ni ada kelebihan. Jadi Hasan ni bimanzilati Musa. Tapi Allah takdir kena buat macam mana ni? Takdirkan bahawa jawatan imam tu daripada Husain, seperti jawatan Nabi daripada Harun, bukan daripada Musa. Dia kira gitu. Ni kalau bahasa Kelantan dia panggil jenis ngabel pekat tinggi lah dia panggil. Bahaya ke tidak? Saya duk fikir ana duk tengok juga beberapa riwayat lain dalam internet lah, dalam kitab dia. Mana dia buat perkara ni dia reka, tapi kukuk mana pun anda perhatikan, maknanya tokoh-tokoh Syiah dia tahu maklumat. Akan datang kita jumpa dalam kitab Bukhari ada, dia tahu, dia baca juga buat dia ni. Nak jadi jahat pun kena cerdik juga. Dia kena ada maklumat juga. Tapi mana dia baca kita? Kadang-kadang setengah maklumat kita pun tak tahu. Sebab apa? Sebab dia orang alim. Dan itulah tradisi yang merosakkan agama ni, dia bukan orang kampung, tapi ahli agama tu. Memang tradisi gitu. Sebab nak rosak agama ni kena orang reti. Orang yang ada pengetahuan. Inilah. Jadi yang merosakkan ajaran Yahudi siapa dia? Pendeta-pendeta dia. Yang merosakkan kita kata nama baik keluarga Rasul ni siapa? Pokok Syiah. Baik, begitulah. Kemudian antara bentuk persamaan lagi, ni dia sebut sini. Dalam ajaran Syiah ni dia ada satu konsep. Dia kata kalau dulu, sebab biasa dengar at-tabut. Jadi bagi orang Yahudi, tabut ni merupakan anak kunci, cok mohor untuk seseorang itu memerintah dunia. Nak memegang kerajaan yang dianggap sebagai warisan kerajaan Nabi Daud ni, orang itu mesti ada tabut. Itu dalam akidah dia. Dan tabut itu nak letak di mana? Tak boleh letak di rumah. Tabut tu dia kena letak di tempat ibadat terbesar, bersifat internasional lah. Tu dia panggil Haikal Nabi Sulaiman. Dia nak semula. Itulah sebenarnya dia nak letak di Palestin itu, di Baitul Maqdis itu. Sebab dia nak letak tabut tu lah. Sini dia ada sebut dalam riwayat dia. Jadi kalau kita tak ada satu, kita kata markas, pusat ajaran Yahudi, maka kita tidak boleh kembali ke tabut. Sebenarnya tabut hilang sebenarnya. Puan dia nak cari sekarang ni, tak jumpa-jumpa. Dak bohong tu. Sebenarnya dia tabut tu satu konsep nak menaikkan semangat pokok dia. Jadi tabut tu kalau ada pun nak letak di mana? Dia kena letak di pusat markas Yahudi dunia. Nak letak di mana? Hak tu yang dia nak sangat tu. Kita nak kembali semula. Sebab tu dia tanya konsep bahawa Masjid Palestin sekarang ni adalah merupakan itulah tapak ibadat Nabi Sulaiman yang asal. Jadi kena ada yang itu dulu, baru kita boleh cari tabut. Kalau jumpa, baru boleh letak di situ. Jadi orang yang berjaya meletakkan tabut di Haikal Sulaiman tu, yang kononnya tapak Masjid Aqsa itu, itulah yang akan mewarisi tahta kerajaan Nabi Daud. Teruk sungguh. Sebenarnya dia buat konsep ini sebenarnya adalah untuk menaikkan semangat pokok Yahudi supaya perjuangan dia ni jadi bersifat dini agama. Itu sebenarnya konsep dia. Jadi serupa dengan Syiah. Syiah pun dia letak atas rasa cinta ke Ahlul Bait. Bila cinta ke Ahlul Bait, dia akan sampai kepada Nabi.
Itu cara dia. Kata Kulaini ni antara tokoh muhaddisin. Dia panggil tokoh muhaddisin. Dia panggil apa ni? Ketua muhaddis dia lah, muhaddisin dia. Macam Amirul Mukminin lah. Kononnya Kulaini daripada Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq lah, disebut Abi Abdullah tu. Konon Ja'far As-Sadiq kata, dia kata as-silah. Dia imam-imam Syiah ni, orang keluarga Rasulullah ni, kenapa mereka tu layak dengan jawatan imam? Sebab mereka ada senjata Rasulullah. Senjata di mana? Pedang, tombak yang Nabi guna semasa berperang. Senjata ni diwariskan kepada mereka. Jadi senjata itu sama seperti tabut. Tabut ni apa dia? Tabut ni, kalau dalam konteks Yahudi, tabut ni merupakan satu peti yang menyimpan barang-barang Nabi Daud. Dan dalam peti itu dia ada al-hikmah, kebijaksanaan. Mana macam peti hikmah lah. Gitu lebih kurang. Peti ni sangat penting. Itu kira-kiranya kalau dengan ada peti itu, dan peti itu diletak di tempat yang disebut sebagai Haikal Sulaiman di Masjid Aqsa tu, mereka akan menang dalam semua peperangan. Itu akidah dia tu. Tu nak ayatnya peri pentingnya kena ada markas itu. Kena ada center tu. Dan dengan ada tabut tu kita akan menang. Sebab tabut ni dia semacam kita kata mukjizat lah. Tu anggap pada dia. Nak buat macam mana? Boleh dia asas agama, dia atas anggap begitu. Kita orang Islam ni sebenarnya, kita orang Islam, kalau kita perhati, kalau kita belajar secara sistematik, orang Islam ini, orang nak panggil akidah tu dah, mesti mutawatir, mesti sahih. Mesti sahih. Tak boleh asas akidah dalam hadis dhaif, tak boleh. Hadis hasan tak boleh lagi. Kalau bab fiqh boleh. Dia mesti, akidah ni dia mesti dalil yang kuat. Dan semua ajaran Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia, semua tu bersumber daripada Nabi. Itu cara agama kita. Sebab itulah ulama kita, ni anak sebut ni mana tasawur ataupun prinsip agama kita. Sesuatu amalan, kalau dilakukan di satu tempat saja, tempat lain tidak ada, itu maknanya amalan itu bukan daripada Nabi. Kita boleh cek. Sebab kalau betul-betul ajaran itu sahih daripada Nabi, mana-mana umat Islam pakai amal. Di mana umat Islam berada, dia akan amal itu. Seperti puasa Isnin Khamis, mana pada puasa Isnin Khamis wa sunat tu, umat Islam berada di mana-mana pun akan puasa. Sebab itu sabit. Lepas tu kalau azan tahun baru lah, mana lah? Anak pun omong-omong anak ni baru tahu. Di Malaysia je. Ini made in Malaysia. Teruk sungguh. Dia boleh nak kiyah dengan azan bayi. Dia tu ada hadis, walaupun hadis tu dikritik, ada hadis. Biar agak ada hadis dulu. Boleh buat. Doah guna mikrofon di stadium lah tu. Malu kita lah. Kau tahu dia nak buat tu, kita keluar sekejap. Keluar sekejap. Lepas tu masuk pula. Nak buat macam mana? Pelik sungguh. Sedih juga. Jadi sebab tu kalau perkara ni kalau dibiarkan akan datang ada pula perkara lain. Macam-macam. Baik. Seterusnya lah. Inilah akidah tu. Baik. Sekarang ni anak nak pergi. Seterusnya anak ambil sedikit lagi. Anak ambil satu minit pun tak habis. Pembicaraan ni kita akan sambung untuk sesi akan datang. Kena ingatlah, perbincangan kita ni mungkin kita nampak, mungkin kita rasa ini tidak berkait dengan kehidupan kita. Tidak. Dia banyak akan datang, sebab ini peringkat awal lagi. Banyak ajaran ni berkait dengan ajaran salah. Ana akan sebut untuk sesi akan datang. Bab-bab. Contoh di sini misalnya. Baik. Lepas ni ana sebutlah. Kita nak bab yang ketiga ataupun perbincangan yang ketiga, sudut persamaan antara Yahudi dan Rafidah, Syiah Rafidah dalam konteks mereka membataskan kerajaan. Kalau Yahudi mereka bataskan kerajaan itu mesti daripada keturunan Nabi Daud. Kalau jawatan imam ikut Syiah mesti daripada keturunan Sayyidina Husain. Itu sudut persamaan dia. Sudut persamaan itulah hak nak sebut dalam tajuk ni. Baik. Yang pertama, kita boleh sebut secara khusus beberapa sudut persamaan antara Yahudi dan Syiah Rafidah dari sudut ni. Tadi sebut dah. Mana perbincangan pertama, bagaimana konteks Yahudi dalam konteks menyatakan secara akidah bahawa
jawatan pemimpin ini mesti daripada keluarga Nabi Daud. Okey, masuk perbincangan yang ketiga, yang kedua, Syiah mengambil sikap yang sama, membataskan jawatan imam kepada keluarga Sayyidina Husain. Baik, sudut persamaannya dia bincang di sini. Baik, yang pertama, Yahudi membataskan jawatan memerintah kepada keluarga Nabi Daud, dan mereka beriktikad sesungguhnya tidak harus jawatan itu diberikan kepada pihak lain sampai hari kiamat. Siapa dia langgar hak ni, dia boleh jadi kafir. Itu satu. Baik. Kemudian di sini dia kemukakan, ni kita pun tak pernah dengar, Anas sendiri pun rujuk dalam internet banyaknya. Sebabnya dalam internet ni dia ada kitab PDF, kitab-kitab Yahudi. Baik. Dalam kitab-kitab mereka, dia kemukakan banyak riwayat lah. Anda tidak nak baca semuanya. Kita supaya lebih ringkas. Banyak dia kemukakan di sini riwayat yang menunjukkan bahawa Allah sendiri menentukan jawatan memerintah itu hanya daripada keturunan keluarga Nabi Daud. Dia mari banyak lah. Anda tidak nak baca lah. Ada di sudut tu. Baik. Jadi sudut pertama tu, Syiah pun kata begitu juga. Dia kata sebenarnya yang menentukan jawatan imam mesti daripada keturunan Sayyidina Husain Allah. Serupa dengan keturunan Nabi Daud tadi juga. Sama. Ada di sudut tu. Ini anda sebut reka-reka. Lepas tu dia kemuka banyak riwayat. Riwayat anda tak sebut. Cuma nak supaya konsep dia. Tu pertama sekali. Itu sudut persamaan dari sudut tu. Maknanya apa? Poin paling utama kita boleh sebut, maknanya semua ketentuan ini, sama ada Yahudi ke, daripada keturunan Nabi Daud yang layak memerintah tidak boleh pada orang lain, ataupun Syiah, jawatan imam hanya daripada keturunan Nabi Sayyidina Husain, semua tu ditentukan oleh Allah, Tuhan yang maha berkuasa. Maknanya perkara ini orang panggil sejak azali lagi. Parok tu. Baik, yang kedua, persamaan dia. Ni. Jadi ulama-ulama Syiah menyebutkan bahawa sebenarnya membataskan jawatan imam kepada keturunan Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan, ini sebenarnya tidak salah. Bahkan ini termasuk dalam sunnatullah sebagaimana Allah buat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah sayang pada Nabi Musa, tapi untuk jawatan Nabi selepas tu dia tidak beri kepada anak cucu Nabi Musa. Dia bagi kepada Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun ni mafdhul bukan afdal. Begitulah juga Sayyidina Hasan ni, Allah lebih suka pada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni banyak lagi kelebihan. Tetapi jawatan imam tidak daripada keturunan Hasan. Itu termasuk sunnatullah. Tengok, dia nak kait dengan Allah. Dia tak salah. Ni perangai pokok jahat ni begitu. Itu nyata. Yang ketiga, anda sebut rengka-rengka. Baik, Yahudi, kena tahu hak ni berkait dengan Palestin ni. Kita kata kenapalah Yahudi, Israel ni, Zionis ni kata nak sangat tu. Padahal dia boleh banyak dah tu. Daripada Bukit Golan tu dak. Kalau tengok dalam peta tinggal Gaza sikit lagi. Mana jumlah tanah Palestin tu boleh katakan lebih dah 70% dikuasai oleh dia. Kenapa dia nak semua ke? Kenapa mereka awal dia tidak terus ambil? Padahal kalau dia serai sekarang satu hari pun dia boleh rampas dah. Jadi sebelum ni panas sebelum. Baik. Jadi Yahudi mensyaratkan bahawa kerajaan yang mereka tubuh tu, pusat pemerintah dia adalah Haikal Sulaiman. Hak tadi. Maknanya kena ada dulu ni. Wajib mereka kena kembali ke semula dia punya bangunan. Segah seperti tempat ibadat Nabi Sulaiman. Nak bina tempat tu tak boleh bina di Rusia. Tak boleh bina. Sebab Rusia tak ada sejarah. Sejarah Nabi Sulaiman di mana? Dia kata di Palestin. Di Palestin pula spesifik. Di tapak Masjid Al-Aqsa tu. Bila dia buat gitu, lagu mana? Kalau kita sendiri pun jadi pengikut dia, kita nak. Maknanya seolah kita nak ambil semula hak kita. Dia letak begitu. Sebab itulah dia anggap jihad. Berperang dia tak asal berdosa pun. Bahkan dia anggap umat Islam yang merampas tu. Sebiji sebab Syiah. Syiah menghalalkan dakwah kita. Sebab apa? Sebab ahli sunnah lah rapah jawatan imam. Sepatutnya Sayyidina Ali boleh tu. Kita ni sebagai ghasib, perampas. Dia kira begitu. Jadi banyak ajaran yang menimbulkan kebencian. Dia tanam kebencian dalam pengaruh dia terhadap ahli sunnah. Sebab tu dia anggap dakwah kita ni halal. Baik. Jadi bila terbina tempat ibadat Nabi Sulaiman itu, mereka akan bawa tabut yang merupakan
Tabut itu peti yang mengandungi janji-janji Tuhan kepada mereka. Dan mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala telah mensyaratkan kepada Nabi Daud bahawa keturunan dialah yang akan membina semula haikal Nabi Sulaiman supaya kekal kepada mereka kerajaan. Jadi, nak suruh kekal kerajaan, 2 syarat kena buat. Pertama sekali, kena bina tempat ibadat hak asal Nabi Sulaiman di tempat yang sama, kononnya di Masjid Al-Aqsa tu, dan mereka kena kembali ke semula peti rahsia, peti hikmah itu. Tu syarat kalau nak supaya kerajaan mereka tumbuh semula dan kekal. Dia letak begitu kata kunci dia. Sehingga dia pun kemuka dalam kitab dia kalam Allah yang Allah sebut pada Nabi Daud. Apa dia? Ni anak nak baca sikit sini. Ni bagi tipu lah ke ni. Kononnya Allah kata kepada Nabi Daud, bila kamu telah menyempurnakan hari-hari kamu dan kamu pun telah bersenang-lenang bersama kita kata abad datuk nenek kamu, mana aku akan menetapkan, maknanya bila Nabi Daud meninggal dunia lah akan datang, dia akan berada di alam barzah bersama keturunan dia. Bila mu meninggal dunia selepas tu ukimu, aku akan tegakkan, aku akan pastikan keturunan engkau lah wahai Daud, ia akan menyambung kerajaan engkau, dan aku akan meneguhkan kerajaan engkau, iaitu dengan membina sebuah tempat ibadat yang dikira sebagai center peringkat international. Tu maksudnya lismi, atas nama aku. Banyak perjuangan Yahudi nak bina haikal Nabi Sulaiman di Masjid Aqsa tu atas nama aku, atas nama Allah. Maknanya perjuangan jihad agama tu. Dan bila terbina itu, aku akan memperkukuhkan kursi mamlakati, kerusi kerajaan kamu, iaitu tampuk pemerintah kamu. Hatulah dia bawa akidah tu. Sebab tu sanggup segala-gala. Sanggup bunuh 75 tahun dah. 75 tahun dah umat Islam hidup di Palestin dalam keadaan begitu. Sehingga ada seorang pensyarah universiti tu, minta maaf lah ni anda sebut ni, dia sebut dia kata, ialah anak-anak muda Palestin yang dibawa ke Malaysia semua bermasalah dari segi akhlak. Sedih kita. Sebab apa? Mungkin tidak semua, tapi kebanyakan. Siapa kencing disingki pun ada. Tak ada akhlak langsung. Tapi bila buat kajian tengok, sebab mereka ni hidup di zaman perang. Mereka tidak terbentuk akhlak seperti kita. Orang hidup di zaman perang macam mana? Keadaan sebuah tak cukup, hidup kau dengan cara kasar, nak kencing pun kencing begitu ya. Nak buat teruk lah. Dan itulah yang mereka perangai, itulah yang kita lihat. Jadi itulah sebenarnya kedudukannya. 75 tahun. Berapa generasi? Rasa 3 generasi dah tu 75 tahun tu. Boleh haji 4 generasi pun tak tahu dah. Baik. Yang terakhir tu tadi yang ketiga. Yang keempat anda sebut tajuk saja. Yang keempat persamaan Yahudi dan Rafidah dari sudut akidah. Yang keempatnya adalah terputus. Ni persamaan dia. Kalau kita perhatikan mengikut kajian, baik, menjadi realiti ke tidak bahawa yang menjadi pemimpin, orang panggil pemimpin Yahudi sekarang ni lah, walaupun dia kita kata kerajaan dia Israel itulah, kita kata tak, Yahudi kan ada seluruh dunia, terbukti ke tidak, menjadi realiti ke tidak, yang menjadi ketua mereka walaupun mereka tak ada negara sebelum ini adalah keluarga Nabi Daud. Terbukti ke tidak? Tidak. Bahkan di sini dia kemukakan, anda tidak baca semualah, sebenarnya kepimpinan daripada keluarga Nabi Daud berakhir di zaman Bukhtanasar, zaman kerajaan Rom dulu lagi. Bahkan keluarga Nabi Yaqub, anak Nabi, keturunan Nabi Yaqub yang terakhir memerintah, namanya Sidqiyah. Dia lah mula-mula teruk cerita dia Sidqiyah ni. Bila popok Rom mari, masa tu Ursulim, nama tempat dia, pusat dia Ursulim tu, bila dia tahu Ursulim, dia lari dan dia ditangkap oleh Bukhtanasar, pemimpin Rom pada waktu tu. Macam mana penghinaan dia, kita baca pun sedih sejarah dia. Dia ikat dia punya Sidqiyah ni, dia bunuh, dia ragu anak perempuan depan dia itu mata dia taswir itu, dia ikat mata ni, dia buka tengok. Itu kezaliman yang dilakukan oleh Bukhtanasar kepada selepas kematian Sidqiyah, di situlah berakhir.
Enggak ni cerita sebelum Nabi Isa lagi ni. Di situlah berakhirnya kerajaan Nabi Daud. Maknanya ada berakhir. Tadi kan dia kata Tuhan, kata kekal sampai kiamat. Oh, kata-kata Tuhan boleh tak betul? Boleh tak betul pula? Okey, tapi Yahudi ni dia kurang sikit cerdik Syiah lagi. Sebab kalau kita tengok keturun orang panggil 12 Syiah tu, tak ada seorang pemerintah. Yang memerintah sebenarnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hasan je. Sayyidina Hasan pun dah bulat. Daripada Sayyidina Hussein, seterusnya. Sampai ke yang ke-12, tak ada seorang pun memerintah negeri atau negara. Tak ada seorang pun. Lepas tu bagaimana dalam akidah dia kata Tuhan yang menentukan jawatan pemimpin, dia jadi ketua, memerintah daripada keturunan dia, sedangkan realiti seorang pun tak ada. Kalau tanya dia jawab kan, Hana yakin dia akan jawab begini. Dia kata, itulah makna badak. Akidah badak. Kan Syiah ni akidah badak, Tuhan tersalah. Mau parut tak? Khomeini kata, akidah badak ni adalah akidah usul agama kita. Siapa tak percaya tu, mana Allah, memang Allah menentukan. Cuma Allah tak tahu perkara tu tak berlaku. Dia panggil akidah badak. Yang Allah jahil. Tu akidah besar Syiah tu. Khomeini terima tu. Tu. Yang kelima. Ana habiskan di sini. Yang kelima. Persamaan Yahudi dengan Syiah ni kita nak imbau balik lah. Kalau Syiah, dia kata imam itu terhenti kepada 12 orang keturunan Sayyidina Hussein. Baik. Kalau Bani Israel pula daripada keturunan Nabi Yaqub tu 12 orang tu. Dia anggap itu 12 orang 12 individu. Dalam Quran sebut 12 tu mana 12 kabilah. Itu sudut persamaan besar lah. Inilah beberapa contoh sudut persamaan yang Anda sebut secara ringkas supaya kita boleh nampak sudut-sudut persamaan itu. Yang mana hak ni sebenarnya Anda tak siap kan. Anda buat ringkasan ni. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang ni sempat Anda siapkan. Anda buat ringkas supaya kita boleh nampak. Kita faham tak apa dah. Sebabnya begini. Ni. Habis di situlah sebenarnya hak perbincangan seterusnya bicara. Cuma anda nak sebut begini. Hak kita dah bincang tadi menentukan jawatan dalam agama. Sebabnya jawatan memerintah di kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Daud dinaskan oleh Allah. Begitu juga jawatan imam yang menjadi imam 12 itu juga dinaskan oleh Allah. Kalau kita perhatikan kedua-dua pihak di Yahudi dan semua itu nas itu berkait dengan keturunan. Bangsa dan keturunan. Ada ke tidak dalam Islam begitu? Pernahkah Nabi kata keturunan aku mesti bersih daripada dosa? Ataupun Nabi kata keturunan akulah yang akan menjawab jawatan penting gini-gini. Ada ke tidak Nabi sebut gitu? Tak ada. Bahkan tidak ada satu nas pun mengikut ulama hadis bahawa Nabi kata ahlul bait dia, keluarga dia selamat daripada api neraka di hari akhirat kerana semata-mata keturunan aku. Tidak ada. Di sinilah ulama kita buat kesimpulan bila tengok Yahudi sama itu, Islam tidak. Islam ni tidak. Kalau kita tengok selepas ni untuk sesi akan datang, Nabi sebut pemimpin yang akan menjadi pemimpin umat Islam ni adalah daripada Quraisy dan mereka semua tu orang-orang soleh. Patut ada ayat Al-Quran yang menyokong kata-kata Nabi tu. Kalau kita perhatikan dalam agama Islam ni tak ada orang panggil monopoli agama untuk keturunan, tidak ada. Sebab tu dalam agama Islam kita kalau kita perhati, kita baca sejarah ulama, kadang-kadang ayah dia tu puan-puan anak jadi alim sah, boleh berlaku gitu. Boleh berlaku. Di Kelantan pun ada ayah dia pelaga ayah tahu pelaga ayah. Bahasa Kelantan tahu dah ayah lagu dah terlibat ayah lagu. Memang hebat benar. Anak dia ngaji pondok jadi alim sah. Tersenara ada tokoh ulama Kelantan. Bila anak dia daripada pondok dia balik rumah dia melih ayah. Dia melih ayah dia. Ayah baik. Ni cerita keluarga dia cerita pada anak. Menantu dia cerita. Menantu dia ada lagi. Anda tak sebutlah siapa tu. Sebab dalam tokoh ulama Kelantan tak ada dia. Yang keluar ke majlis agama. Tak apalah. Jadi bila ayah dia klik, tengok ayah dia tak ada dalam perkuk. Tahu perkuk? Perkuk ni ke dia panggil tu? Kurungnya tu macam saji tu. Tekuk besar dia waktu. Dia tengok tak ada ayah tu. Dia kata tanya dia pun tak tanya dia. Naik ke rumah tu, bini dia pun hidang makan dia makan. Memang ayah gula sedap. Sudah makan tu, dia tanya, dia kata tak ada ayah dalam perut mana? Dia mau makan ni lah. Dia mau makan ni lah tu. Anak dia mau melih. Dia kata ni ayah baik, ayah apa ni? Ayah pak leh pula belanga, melih boleh belanga. Tu boleh faham Kelantan, boleh faham tu. Dia melih. Makna boleh jadi dalam Islam ni boleh berlaku gitu. Anak orang alim jadi ahli maksiat
Boleh berlaku. Tak ada jaminan keturunan. Tak ada jaminan. Nabi pun tidak jamin keturunan dia. Sebab tu kena ingat tidak? Ni orang panggil agama kita ni lain. Pelik. Bukan pelik. Mana hebat. Sebab tu orang tak boleh nak tipu kita dengan keturunan. Sebab Nabi ajar kita bukan kebenaran, bukan letak pada keturunan. Ngakulah kamu generasi keberapa pula. Ikut kamu. Kami tak percaya. Kecuali kamu ikut sunnah Nabi kamu, baru kami percaya. Tak kira kamu bangsa mana, tak kira kamu keturunan mana. Semata-mata keturunan, mari sini, kena akan udah, mu koyak diri. No. Aku tak akan koyak, seolah-olah begitulah. Contoh saja tu. Tak ada kemuliaan bagi kita. Supaya orang lain begitu lah juga. Sebab tu kalau kita ikut betul sunnah Nabi, cara Nabi, payah ke nak tipu kita? Payah nak tipu. Marilah pakai serban janggut sampai celah kekeng pun tak. Kita tak percaya. Kadang-kadang salah kecek tak nak mana tak. Tapi hak tu tidak maki tu. Tidak maki tu sebut tu. Dahlah orang kita ni dia terpengaruh dengan perwatakan zahir, dengan serban besar, dengan jubah janggut, luar gitu tak habis lagi. No, dia terpengaruh orang kita, tam-tam orang kampung. Lepas tu cakap pun selalu, lepas tu sebut pula tapu comel, muka tu handsome pula dah. Lepas tu ni keturunan Rasulullah. Rebah beleping yang kata-kata. Rebah selalu. Tapi kalau orang ngaji agama dengan betul, dia tak akan terpengaruh dengan itu. Hak tu, hak kita nak sebut sini. Sifat agama tidak daripada Tuhan lagu ni. Asah pada keturunan ni. Kena ingat tidak? Baik, ana sebut sebab apa? Boleh dikatakan, kalau ajar-ajar salah ni, memang dia ada gitu. Keturunan penting nak tu. Kita jaga keturunan penting. Bukan keturunan, jaga keturunan itu penting. Kena ingat tu. Kena pegang tu. Sebab itulah ana baca dalam kitab. Ramai juga keturunan Rasulullah. Dia kata kami takut nak mengaku kami keturunan Rasulullah. Sebab apa? Tanggungjawab. Kalau kami buat silap, kami berdosa sekali ganda lebih pada orang lain. Itu maknanya keluarga Rasulullah yang faham. Yang faham perjuangan datuk dia Nabi SAW. Ni dek jajah kedai kopi. Dia pergi sebelah Siam tu tak. Ana tengok sahabat ana ada sana, dia hantar gambar video. Allah terpengaruh siapa cium tangan perempuan akak tangga ni. Labbaik siapa sebut gitu. Kita labbaik ni kita sebut pada Allah, labbaik Allahumma labbaik dah. Tidak siapa gitu sekali. Nauzubillah min zalik. Minta berlindunglah kepada Allah. Ni poin yang paling besar. Ajaran Nabi kita dia bukan asah kepada, sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi kan. Sahabat Nabi teruk sebelum tu. Teruk sebelum zaman jahiliah. Tapi bila masuk Islam, hilang dah sejarah dia tu, kekal dah sejarah. Orang tak sebut dah. Tak kira dia keturunan, tak ambil kira dah keturunan mana. Dah keturunan Ghifar tu, keturunan perampok tu. Abu Zar Al-Ghifari tu. Tiba-tiba jadi sahabat besar. Bukan sahabat kecil-kecil, sahabat besar. Begitulah agama Islam. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah. Ana dapat doalah supaya boleh siapkan. Selepas ni kita nak nota hukum Melayu, ana ringkas lebih tersusun lagi. Ada apa boleh tengok lah, insya-Allah. Dan ana akan ada buat dia punya nota kaki di bawah dalam konteks agama kita. Contoh tadi, dalam agama Islam dia tidak asah pada bangsa gini. Sesiapa saja ada hak untuk dapat kebaikan dalam agama tanpa melihat pada keturunan dan bangsa. Itu sifat agama kita. Kena ingat tu Okey, kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.